Oke, selamat pagi. So, hari ini kita sambung untuk kita masih dalam bab 11. Oke, kita sambung kepada subtopik seterusnya, jisim. Oke, keluarkan kamu punya slide bab 11. Oke, kita pergi kepada subtopik ini, jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah kuantiti. Jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalam objek. Kuantiti jirim yang terkandung di dalam objek. Itu kita panggil sebagai jisim. Maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Jadi itu adalah jisim. Kalau yang dipengaruhi oleh daya graviti itu bukan jisim. Itu kita panggil berat. Poin yang kedua, apa unit bagi jisim? Cikgu rasa kamu dah tahu ini, kamu dah belajar daripada tingkatan 1 lagi. Unit SI jisim adalah kilogram ataupun kg. Nilai jisim adalah tetap jika kuantiti jirim di dalam objek tidak berubah. Jadi jisimnya adalah tetap sekiranya kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Dia tetap maintain, sama, malal. Seterusnya kita pergi kepada slide yang ini. Jadi kalau kita berkata tentang jisim, kalau kita bincang isu jisim, dia mesti ada kaitan dengan inersia. Apa itu inersia? Inersia ini adalah satu sifat semula jadi suatu objek yang berjisim untuk menentang sebarang perubahan asalnya, sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak. Sebagai contoh, contoh dalam bas. Dalam bas ini, kamu lihat dalam gambar raja ini, bas ini, dua orang ini sedang berdiri. Mula-mulanya bila bas itu bergerak, dia boleh berdiri stabil. Tapi tiba-tiba bas itu berhenti. Jadi dua orang yang berdiri ini akan terkedepan. Badan dia akan terkehadapan. Sama juga dengan pemandu ini. Dia terkehadapan macam ni. Dia bergerak ke depan macam ni bila dia brake mengejut. Itu kita panggil inersia. Sebab asalnya mereka ni dalam keadaan pegun. Tapi bila tiba-tiba dia berhenti, dia berusaha untuk kekalkan keadaan dia yang pegun tadi. Jadi disebabkan oleh adanya inersia, dia akan bergerak ke depan sebab dia berusaha untuk menentang perubahan asal. Itu kita panggil inersia. Penumpang dalam bas akan terhumban ke hadapan apabila bas berhenti secara tiba-tiba. Dia cuba nak kekalkan keadaan asal dia. Apabila buku di tengah ditarik dengan cepat. Contoh dalam gambar rajah yang pertama, keadaan buku macam ni. Tiba-tiba kamu tarik satu ini yang di tengah ini, kamu tarik keluar dengan cepat. Bukan perlahan ya, dengan cepat. Bila kamu tarik dengan cepat, keadaan buku itu dia akan jatuh semula betul-betul di atas buku yang di bawah ini. Dia akan mengekalkan keadaan asal dia. Jadi, apabila buku di tengah ditarik dengan cepat, buku lain di atasnya akan terjatuh ke bawahnya. Ini kita panggil sebagai inersia pegun. Yang tadi adalah inersia bergerak. Ada dua jenis inersia. Ini kita panggil inersia pegun sebab dia tidak berganjak daripada keadaan asal. Macam yang tadi dia bergerak daripada keadaan asal. Keadaan asalnya dia berdiri tegak, lepas itu dia terkehadapan. Itu kita panggil dia inersia bergerak. Sebab dia berubah dari keadaan asal. Yang ini dia sama dengan keadaan asal dia. Jadi ini kita panggil inersia pegun.
Okey, seterusnya untuk slide ini, apabila sebuah kereta yang bergerak dihentikan dengan tiba-tiba, penumpang di dalam kereta itu akan terhumban ke hadapan. Okey, ini kita panggil sebagai inersia bergerak. Okey, sebab dia cuba untuk mengekalkan gerakan penumpang. Okey. Seterusnya, okey, ini inersia, bukan kuantiti fizik. Jadi, inersia tu bukan kuantiti fizik. Jadi, dia tidak boleh diukur. Dia tidak seperti jisim. Okey, jisim kita boleh ukur sebab jisim adalah kuantiti fizik. Tapi inersia kita tak boleh ukur. Okey, jadi hukum gerakan Newton pertama mengatakan objek akan kekal dalam keadaan asalnya jika tiada daya luar bertindak terhadapnya. Okey, tidak ada daya luar. Macam kita tarik buku tadi, kita tak ada kenakan daya luar. Jadi, objek itu akan kekal dalam keadaan asalnya. Okey. Seterusnya, hubungan antara jisim dengan inersia. Okey. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey. Jadi, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek. Okey, seperti yang kamu lihat dalam gambar ini. Okey, ini budak kecil main buaian dan yang ini yang lebih besar. Jisim yang ini lebih kecil, jisim yang ini lebih besar. Jadi, antara kedua ini yang mana inersia yang lebih besar? Inersia yang lebih besar adalah individu yang mempunyai jisim yang lebih besar. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia dikaji dengan menggunakan neraca inersia. Okey, nanti cikgu nak kamu salin semula laporan amali di dalam muka surat 183 dalam buku kerja kamu. Ini adalah eksperimen wajib tapi kita tak sempat buat sebab sekolah dah tutup. Okey, jadi cikgu nak kamu salin sahaja laporan amali ini dalam buku tulis kamu. Kalau tak ada buku tulis, salin dalam kertas kajang. Okey. Muka surat 183 dan sambungannya pada muka surat 184. Nanti cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp, kamu salin sahaja. Okey. Okey, ini adalah kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, kesan positif inersia mengetatkan kepala tukul yang longgar. Okey, dia boleh mengetatkan kepala tukul yang longgar. Contohnya macam ni. Okey, kamu hentakkan di atas meja ataupun di atas permukaan yang kasar. So, kamu akan boleh ketatkan semula kepala tukul yang longgar itu. Sebab dia bergerak dalam arah yang bertentangan. Jadi, dia cuba untuk mengekalkan kedudukan asal dia, kepala tukul itu berada di sini. Okey, di hujung pemegang itu. Jadi, bila kamu hentakkan ke bawah, ikut anak panah ini, dia akan berada pada kedudukan asalnya. Ini kita panggil inersia pegun. Okey. Dan yang ini. Ni selalu buat tak yang macam ni? Okey, so cili kamu tu seolah-olah tak nak keluar. So, kamu buat dalam keadaan macam ni. Kamu nak keluarkan dia. Okey, kamu goncangkan botol itu dengan kuat. Arah yang ke bawah. So, dia akan keluar. Okey, so cili itu akan keluar. Ini kita panggil inersia bergerak. Okey, daripada keadaan pegun di dalam botol, dia akan bergerak keluar. Itu inersia bergerak. Okey, dan sama juga dengan anjing ini. Okey, dia basah. So, dia goyang-goyangkan badan dia untuk keluarkan air yang berlebihan. Okey, ini juga kita panggil inersia bergerak. Sama juga dengan payung ini. Okey, payung ini bila kamu buka, dia dalam keadaan basah, air dia akan terpercik keluar. Okey, itu juga inersia bergerak. Ini adalah kesan-kesan positif inersia. Okey, kesan negatif. Ini yang pertama ya. Bila kamu memandu dengan sangat laju dan tiba-tiba kamu berhenti, stop. Dia boleh menyebabkan kemalangan. Itu adalah kesan negatif inersia. Okey. Ini. Dan yang kedua kesan dia, landasan panjang untuk kapal terbang mendarat dengan selamat, dia perlukan landasan yang panjang macam ni. Okey, dia tak boleh terlalu
pendek. Sebab kamu tahu bila dia mendarat, dia akan mendarat dengan laju yang sangat tinggi. Jadi dia perlukan landasan yang cukup panjang. Kalau pendek, nanti dia akan langgar. Okey. Itu kesan negatif inersia. Ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan untuk mengurangkan kesan negatif inersia. Okey, yang pertama, ciri keselamatan yang ada. Yang pertama adalah tali pinggang keledar. Sebab itu, kita perlu pakai tali pinggang keledar. Sebab kita ada inersia. Setiap manusia ada inersia. Setiap benda yang hidup. Okey, ataupun objek. Dia nak kekalkan kedudukan asalnya. Ataupun menentang kedudukan asalnya. Jadi, itu kita panggil inersia. Jadi, contohlah kita dalam kenderaan, kita terlalu laju. Tiba-tiba berhenti. Sebab itu dicipta direka tali pinggang keledar supaya kita tak terhumban ke hadapan, tidak terkeluar daripada kereta. So, kita reka tali pinggang keledar. Apabila kereta berhenti secara mendadak, inersia penumpang cuba mengekalkan gerakannya ke hadapan. Dengan memakai tali pinggang keledar, inersia pemandu dan penumpang dapat ditahan. Okey? Yang kedua, ciri keselamatan yang kedua adalah beg udara. Beg udara akan mengembang semasa pelanggaran untuk menghalang pemandu daripada terhumban ke depan disebabkan oleh inersia. Okey, kalau aksiden terlalu kuat, kamu akan impak dia terlalu besar, jadi beg udara kamu akan mengembang. Itu mengelakkan kamu daripada tercedera. Okey, seterusnya yang ketiga, ciri-ciri keselamatan yang ketiga. Ciri-ciri keselamatan yang ketiga adalah menggunakan alas kepala. Alas kepala dia ada di belakang leher. Alas kepala menyokong leher penumpang daripada kecederaan jika kepala terlontar ke belakang. Okey, kan dekat belakang kamu tu ada satu alas untuk menyokong kepala kamu supaya kepala kamu bila kereta tu bergerak ke belakang dengan cepat, kepala kamu tak akan patah lah. Okey, tengkuk kamu tak patah. Dia ada penyokong dekat belakang. Okey, ini ciri-ciri keselamatan yang ada dalam kereta. Yang ini alas kepala. Ini beg udara. Ini tali pinggang keledar. Okey, so cikgu nak kamu jawab. Ini adalah slide yang terakhir. Habis dah lah bab 11 kita. Jadi bermula Rabu nanti kita akan belajar, bukan Rabu, Khamis nanti kita akan belajar bab baru. Okey, uji diri 11.5. Inersia berkadar langsung kepada jisim objek. Okey, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey. Tin yang manakah mempunyai jisim yang besar? Okey, tin berpasir. Okey, tin yang berisi pasir ini lebih berat lah, lebih besar jisimnya. Okey. Tin yang manakah diayunkan dan diberhentikan? Senang diayun dan senang diberhentikan. Mestilah tin kosong, senang diayun dan senang diberhentikan sebab dia jisim dia rendah. Okey, bila jisim dia rendah, inersia dia rendah. Okey, jadi dia senang diayun dan senang untuk diberhentikan. Tak seperti yang B ini. Okey, susah diayun dan susah untuk berhenti. Kenapa? Kerana ia mempunyai inersia yang lebih kecil. Okey, tin kosong ini mempunyai inersia yang lebih kecil. Okey, jadi dia senang diayun dan senang untuk berhenti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan berikan kerja dekat dalam grup WhatsApp. Okey, bye.